Assalamualaikum. Saya Wan Nur Atikah binti Wan Muhammad Fauzi, nombor matrik A20A2077 akan membentangkan slide yang berkaitan definisi e-dagang dan objektif kajian. Dagang merupakan satu proses penjualan dan pembelian di antara penjual, pembeli dan pihak ketiga dalam menguruskan sesuatu produk atau perkhidmatan. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kewujudan e-dagang di Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengetahui faktor-faktor yang menggalakkan perniagaan e-dagang di Malaysia. Objektif yang ketiga pula ialah mengetahui cara-cara penggunaan e-dagang di Malaysia. Objektif yang terakhir ialah kesan-kesan e-dagang kepada pengguna. Assalamualaikum. Slide seterusnya dibentangkan oleh saya sendiri iaitu Nur Aizaini binti Jafri Zaini, nombor matrik A20B1801 yang bertajuk Kepentingan Kewujudan E-Dagang iaitu Perniagaan Atas Talian. Seterusnya, kita mempunyai 5 kepentingan kewujudan e-dagang. Yang pertama, faedah pengurangan kos. Yang kedua, pasaran global. Yang ketiga, memudahkan mendapatkan barangan. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan individu. Yang terakhir adalah dapat menjimatkan masa. Selamat sejahtera, nama saya Yap Shi En. Nombor matrik saya adalah A20A2292. Saya adalah dari kursus SAK. Hari ini saya ingin membentangkan faktor-faktor menggalakkan penggunaan e-dagang. Antara faktor yang menggalakkan penggunaan e-dagang adalah kemudahan perbandingan harga, iaitu pengguna dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, faktor yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Sebagai contoh, pekerja-pejabat yang sibuk boleh membeli barang keperluan mereka atas talian. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah kesetiaan pelanggan. Apabila mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelanggan, mereka akan berterusan menggunakan barang atau jenama tersebut. Oleh itu, faktor yang keempat adalah kemudahan mengakses internet. Bukan itu sahaja, faktor yang seterusnya adalah kepercayaan. Dan akhirnya, faktor yang keenam adalah kos perniagaan. Sekian, terima kasih. Saya Emiatira binti Muhammad Karimi, nombor matrik A20A1266 akan menerangkan kesan perniagaan atas talian. Kesan yang pertama iaitu masalah penyelewengan seperti jenayah cyber. Contohnya, laman web perdagangan palsu yang telah menyebabkan seorang pengguna tidak dapat menerima barang yang dipesan walaupun sudah membuat pembayaran secara elektronik. Kesan yang kedua adalah kemunduran dan ekonomi negara semakin merosot. Contohnya, monopoli negara maju. Keselamatan data negara akan terjejas. Contohnya, apabila sesuatu laman web itu meminta data peribadi daripada seorang pelanggan untuk disimpan dalam data pelanggan yang beroperasi melalui laman web tersebut, ini akan menyebabkan hacking dan keselamatan negara akan terjejas. Kesan yang terakhir adalah kepercayaan yang rendah. Contohnya, apabila pembeli tersebut tidak menerima barang yang dipesan ataupun tidak menerima barang yang diinginkan atau diiklankan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisa binti Nur Zaidi. Nombor matrik saya A20A2309. Saya akan menerangkan tentang kesan-kesan buruk e-dagang iaitu perniagaan atas talian terhadap konsep sejahtera. Terdapat 4 kesan terhadap konsep sejahtera iaitu yang pertama, kesahihan maklumat. Yang kedua, kekangan dan kos mengakses jalur lebar. Yang ketiga, kerana pelanggan. Yang keempat, kos tersembunyi oleh peniaga. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Wan Aisyah Nabila binti Wan Hamizu. Nombor matrik A20B2318. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah-langkah menangani masalah e-dagang. Langkah pertama, prasarana keselamatan cyber diperkukuhkan. Yang kedua, penjualan barangan tempatan. Dan yang ketiga, penerangan sikap positif oleh peniaga. Langkah yang keempat adalah sentiasa ramah mesra dalam komunikasi. Dan yang terakhir, langkah ialah meneliti produk dan menyiasat latar belakang penjual.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nortiha binti Noman, nombor metrik saya A20A1845. Sekarang saya ingin menerangkan tentang rumusan dan lampiran. Rumusan. Antara rumusan yang telah kami perolehi iaitu teknologi pada hari ini memperlihatkan media sosial boleh diakses dengan mudah dan pantas dengan adanya jaringan internet. Yang kedua, dapat mengetahui tentang kesan-kesan yang berkaitan dengan rukun negara dan konsep sejahtera terhadap perniagaan atas jalan iaitu e-dagang. Yang ketiga, perniagaan atas jalan iaitu e-dagang dapat membantu orang ramai dalam menjana pendapatan sampingan, membeli barang dengan mudah dan dapat menjimatkan masa. Ini adalah contoh-contoh lampiran yang telah kami perolehi daripada kajian kami.